Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setinggi syukur dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat dihimpunkan pada malam ini. Saya sebenarnya sebelum datang ke Muara Tebas, saya ada satu program di sebuah surau di Semayang, yang mana saya dijemput oleh pihak jawatankuasa masjid untuk memberi ceramah, dan yang datang adalah calon Parlimen P194 Datuk Haji Fadilah Yusof. Jadi apabila dia tengok saya tengah ceramah, dia beritahu dengan pengerusi masjid, dia tak nak cakap dalam surau, takut orang cakap dia kempen. Tapi nama orang politik tu pantang diberi mikrofon. Apabila dah diberi mikrofon, panjang juga nyampu cerita. Baik, jadi adik kakak semua, pada tahun 99 sejarah lama. Kita sekarang berada di tahun 2013. Pada tahun 2013 ini merupakan satu peluang untuk kita membuat satu lagi perubahan supaya keadaan politik di negara Malaysia ini menjadi politik yang lebih baik. Sebab sekarang di Malaysia keadaan politik kita menuju ke arah kehancuran. Politik Malaysia menuju ke arah politik lucah. Politik Malaysia menuju ke arah politik aib. Politik Malaysia menuju ke arah politik adu domba. Politik Malaysia menuju ke arah politik samseng dan bentuk-bentuk politik yang ganas dan tidak boleh diterima oleh budaya timur seperti di negara kita Malaysia. Saya merasa terpanggil untuk datang memberi buah pandangan saya. Kerana apa? Kerana 2-3 hari lepas politik kita sudah hampir ke tahap yang begitu menjijikkan, di mana di salah sebuah tempat di Kuala Lumpur, kalau mengikut gambar yang saya tengok, satu ceramah umum diadakan oleh sebuah parti politik di Semenanjung, di mana dibuat di luar masjid. Dan pada waktu itu macam kita tayangkan manifesto kita. Kita tayangkan perkara yang berkaitan dengan manifesto, seperti harga tol yang diturunkan dan sebagainya. Tetapi apa yang berlaku di Semenanjung ialah ditayangkan video seks di hadapan orang-orang tua, Pak Haji, Mak Haji yang baru sahaja selesai daripada menunaikan solat. Ini yang saya katakan politik kita menuju ke arah kehancuran. Kalau balak Allah SWT turun, dia tak kira kita orang masjid ataupun tidak orang masjid, dia akan sapu habis, seperti mana tsunami yang berlaku apabila Aceh dilanda oleh ombak besar sehingga menyebabkan hampir 200,000 manusia dimatikan ataupun dikorbankan oleh sebab benda-benda yang dilakukan oleh manusia. Maka sebab itu kita kena berfikir. Tuan-tuan kena ingat, bertukar parti politik bukan kita bertukar agama. Tuan-tuan boleh pilih parti politik mana yang kita nak sokong. Dan kita tak boleh marah dengan orang yang sokong parti keadilan. Kita tak boleh kata mereka tak berterima kasih kepada kerajaan. Ya, kita berterima kasih kepada kerajaan, tetapi kita perlu faham beza di antara kerajaan dan parti politik. Parti politik diamanahkan oleh rakyat untuk mengurus negara, tetapi parti politik boleh bertukar. Seperti mana berlaku di Selangor, kalau dulu Barisan Nasional yang memerintah, tapi pada tahun 2008 apabila mereka kalah, yang menjadi parti yang memerintah adalah Pakatan Rakyat.
Saya ada masalah bahkan lebih baik. Sebab itu, mungkin benda ini bagi tuan-tuan di kampung tidak tahu, ataupun kalau kita terbaca dalam akhbar mungkin ya kita tahu, ataupun through internet. Bagaimana bekas Menteri Besar Selangor Tan Sri Muhammad Taib, Tan Sri Muhammad Taib, bekas Menteri Besar Selangor, akhirnya setelah 4 tahun dia berdiam diri daripada politik, maka dalam tempoh 2-3 hari lepas menyerahkan borang keahlian masuk ke Parti PAS. On the way saya ke Muara Tebas, saya buka internet, saya umumkan kehadiran Lieutenant Colonel Besara Abang Bandar, di antara orang yang mempunyai ranking tertinggi di Sarawak yang join Parti Keadilan. Pada hari ini juga Lieutenant General Besara Datuk Ismail Simon, dan juga merupakan bekas Naib Chancellor Universiti Pertahanan Nasional pun menyertai Parti PAS hari ini. Jadi sekarang tuan-tuan, berduyun-duyun orang masuk ke dalam Pakatan Rakyat. Iza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datangnya bantuan Allah ini, maka kamu akan lihat berbondong-bondong manusia akan masuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita orang kampung yang tidak ada kaitan dengan kerajaan dan sebagainya, yang mana rezeki kita di laut itu adalah ditentukan oleh Allah. Bukan Taib Mahmud yang menentukan ikan itu akan masuk ataupun tidak ke dalam poket atau dalam pukat ataupun jaring kita. Bukan Najib Razak yang menentukan sama ada ikan yang ada di laut itu masuk ke dalam pukat ataupun jaring kita. Yang menentukan rezeki kita di laut adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa kita masih takut untuk melakukan perubahan? Kenapa kita masih takut untuk melakukan perubahan? Sedangkan Allah sebut di dalam Al-Quran, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib kamu selagi kamu tidak mahu merubah nasib kamu sendiri. Kalau kita rasa kita nak kekal dalam keadaan hidup macam ini, maka inilah keadaan hidup kita. Tetapi kalau kita nak berubah seperti mana orang lain berubah, tuan-tuan, saya nak beritahu, pada malam semalam satu ceramah diadakan di kampung isteri saya di Johor Segamat. Tidak pernah dalam sejarah Johor jumlah yang datang hadir ceramah Datuk Seri Anwar hampir 20,000 orang yang datang. Di Johor adalah kubu kuat UMNO. Nak cakap Pakatan Rakyat di Johor takut. Sebab orang Johor darahnya adalah darah Caklis. Pekat UMNO, pekat terlalu pekat. Nafasnya pun berbau, nafas orang Johor ya, bau bunyinya. Tapi hari ini terbukti 20,000 orang hadir di ceramah Datuk Seri Anwar Ibrahim di Segamat, kampung isteri saya. Kebetulan isteri saya orang Johor. Jadi sebab itu tuan-tuan, kita kena buat perubahan. Perubahan hari ini bukan untuk kita, tapi perubahan hari ini sebenarnya adalah untuk anak cucu cicit kita 20 tahun, 30 tahun yang akan datang. Saya diberitahu oleh salah seorang pegawai tertinggi di Housing Development Corporation. Dia kata, Ustaz, tolong beritahu dengan orang kampung. Ada satu projek yang dinamakan projek Darul Hana, yang dipropos ataupun dicadangkan oleh bekas Yang Berhormat N4 Demak dulu, Datuk Dr. Draw, iaitu untuk memindahkan projek ini. Di antaranya yang kena adalah orang Sejingkat. Orang Sejingkat akan dipindahkan ke satu penempatan baru dan diberi rumah baru, tapi mereka kena bayar rumah yang diberikan oleh kerajaan.
Sekurang-kurangnya 150 ke 250 ringgit sebulan. Habis. Perkampungan tradisional akan habis. Termasuklah Boyan Bintawak termasuk dalam projek Darul Hana tersebut. Maka habis. Orang dulu dia kata Pakatan Rakyat bersorak. Asal ada ceramah reformasi, maka orang menuduh orang Pakatan Rakyat ini menang sorak kampung Tergadai. Tapi sebenarnya yang menang sorak kampung Tergadai adalah orang-orang Barisan Nasional. Buktinya saya nak beritahu. 2 hari lepas, seorang penghulu menghantar anaknya bertemu dengan calon PAS di Kota Semarahan, minta tolong sebab tanah dia dah diambil oleh kerajaan. Penghulu kampung baru sedar, dah bincut dari baru nak nada. Kita dah madah awal-awal, 10 tahun dulu kita dah madah. Sikit-sikit, lama-lama jadi bukit, kata pepatah Melayu. Tetapi sebenarnya pepatah moden, sikit-sikit, lama-lama bukit habis. Sikit-sikit, lama-lama tanah habis. Sikit-sikit, lama-lama kita semua pun habis. Fikir. Sebab yang saya selalu sebut, berhujah dengan fakta. Berhujah dengan hikmah, bukan fitnah. Yang kita dengar dalam TV, fitnah. Semalam berlaku letupan bom di Penang. Dituduhnya orang Pakatan Rakyat. For sure dia akan tuduh orang Pakatan Rakyat. Kan? Kes yang Anwar dulu di mahkamah yang ada berlaku letupan bom itu pun tak selesai. Kita tengok dalam tempoh 2-3 hari ada kambing hitam yang akan dijadikan bangsa. Kelak ada 3 orang dah ditangkap. Kita tengok apa keputusannya esok lusa. Silap-silap orang tersebut diminta mengaku supaya mereka datangnya daripada Pakatan Rakyat. Benda ni kita dah tengok dah. Politik ini kita dah tengok. Sebab itulah saya yakin sebab kita ada Lieutenant kenal. Saya rasa tuan-tuan kena dengar. Saya baru 2 kali dengar beliau berucap. Banyak fakta yang beliau sampaikan. Tetapi saya yakin PRU yang ke-13 adalah PRU yang menentukan sama ada kerajaan kita akan menjadi kerajaan yang lebih cemerlang, gemilang, terbilang, meminjam kata Pak Lah Badawi yang dah tidak bertanding lagi. Saya mengambil satu cerita yang berlaku kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih semasa kecilnya sering dibawa oleh datuknya di tebing sebuah sungai dan diberitahu masa kecil, diberitahu, wahai Fatih, wahai Muhammad, kelak engkaulah yang akan membuka kota Konstantinopel, iaitu Turki sekarang. Hari-hari disebut oleh neneknya. Maka pada suatu hari apabila ditakdirkan oleh Allah Sultan Muhammad ini menjadi sultan bagi khalifah umat Islam, maka dia berusaha untuk memerangi Konstantinopel sebanyak 13 kali dalam kehidupannya. 13 kali siri peperangan. Akhir sekali peperangan yang ke-13, Allah berikan ilham kepada Sultan Muhammad ini, iaitu dengan mengarahkan tentera-tenteranya. Sebab sungai tu saya dapat masuk. Macam contoh sungai mau termasuk, Kuala mau termasuk, saya boleh masuk. Sebab apabila kapal masuk, maka akan tenggelamlah kapal tersebut. Sebab di bawahnya macam lingkar, macam-macam lah. Macam-macam. Mun istilah kini tu macam puyuh api kan. Jadi si boleh masuk. Apa yang diilhamkan, iaitu dia arahkan tenteranya. Mun katakan depan tu ada bom, okey, diarahkan tenteranya mengangkat kapal perangnya diimpak naik atas bukit. Tangga tak? Kerana keinginan untuk menawan kota Konstantinopel. Angkat naik atas bukit, barunya nurun di tempat yang lepas daripada bom. Akhirnya pada hari tersebut kota Konstantinopel jatuh ke tangan umat Islam setelah hampir 13 kali Sultan Muhammad berusaha untuk merebut tanah Konstantinopel tersebut. Jadi ini PRU yang ke-13. PRU yang ke-13 saya punya keyakinan, insya-Allah Malaysia akan berubah menjadi sebuah negara yang lebih baik daripada sekarang.
Tapi perlu kepada pengorbanan tuan-tuan. Saya tak minta tuan-tuan untuk mengangkat kapal di atas bukit Muara Tebas. Saya tak minta tuan-tuan untuk melakukan secara agresif. Tapi cukup pada tanggal 5 Mei kita turun mengundi dan pastikan calon P193 saudara Zur Roshdi bin Haji Muhammad Hol pada hari tersebut akan mendapat kemenangan. Ini penting. Dia akan menjadi wakil kita yang melayani rakyat. Kita tak nak nanti kelak apabila beliau dipilih menjadi wakil rakyat, kita pula yang sibuk ataupun dalam istilah bahasa orang kita gago. Gago ke ulu pilih, ngangkatnya macam ni, kita ngangkat pemimpin-pemimpin yang ada kini tu. Kan? Pemimpin kini tu yang jadi gambung sebab apa? Sebab kita orang kampung. Diangkat macam raja. Kita yang lebih-lebih hormat dengannya, terlalu lebih kita. Sehingga apabila dah jadi pemimpin, ditegur pun tak dapat. Mun ditegur celang mata. Mun macam ni, menghadapnya ada seorang rambut putih tu orang. Rambut putih kata dah. Apa nama? Wallahu alam, saya tahu nama. Saya Mahmud. Tapi insya-Allah saya berdoa. Datuk Harundin berdoa kepada Tan Sri Muhammad Taib masuk PAS. 20 tahun doa Harundin dimakbulkan oleh Allah. Malam ini kita berdoa. Seperti mana saya beritahu YB Fadilah. Saya kata Datuk, tapi bukan secara bersemuka, through Facebook. Saya kata, mun diberi peluang untuk saya ngundi YB Fadilah, terus terang saya madah. Saya akan ngundinya. Sebabnya orang yang baik. Orang yang suka pergi ke masjid. Orang yang suka kepada majlis-majlis ilmu. Tetapi mun sebaliknya saya madah, saya si dapat nilai kita. Sebab kita mewakili parti orang sakit dan parti orang tenang. Saya pribadi yang betul. Tetapi parti ada rosak. So apabila parti dah rosak, sebenarnya kita bukan mula overhaul. Bukan mula overhaul. Sebabnya dah rosak. Sebenarnya kita kena beli kereta baru, tukar baru. Jadi ajaklah yang dapat saya kongsikan, insyaAllah. Kita ada 10 hari lagi untuk kempen. Mudah-mudahan bukakanlah mata hati kita. Seperti mana kalau kita ke pasar, kita pergi pasar, mun kita beli barang mesti dipilih. Orang datang ke Muara Tebas, kenapanya datang ke Muara Tebas? Kerana dia nak milih ikan bagus. Salah orang Kuching drive datang ke Muara Tebas kerana nak beli ikan fresh. Berkenaan si beli di Satok, si mau. Tapi nak beli yang fresh. Pergi ke Gobeng, pergi ke Muara Tebas, pergi ke Bakun nak cari ikan fresh. Mun musim durian ada, durian dibeli oleh kita, mesti kita milih. Si ada kita main ambil je semua ya, mesti pilih. Sebab apa? Sebab kita takut membuat pulang ke rumah buruk, habis orang yang disumpah kita. Macam orang sebelah Pasir Pandak. Si ada buah Pasir Pandak, tapi jual buah durian tepi Pasir Pandak pada tok buah Pasir Pandak. Tok buah Pasir Pandak. Orang Pasir Pandak sebut buah. Kita pilih. Makan pilih, beli baju pilih, minum pilih, apalagi semua serba-serbi pilih. Nak cari bini pilih. Jadi macam dia juga dalam pilihan raya, pilih yang paling bagus. Pada saya pribadi, yang paling bagus si lain dan si bukan adalah Pakatan Rakyat. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.